Dah start dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca-pembaca dan juga bangsa mekanika. Hari ini kita nak belajar tentang sejarah sebuah kenderaan. Sebuah kenderaan yang sangat berjaya di dunia tetapi hanya tiba di Malaysia 26 tahun kemudian, iaitu Toyota RAV4. Ini barulah diri Abang Japar yang sebenar. Okay, kita sambung balik pasal RAV4. RAV4 ni semenjak dilancarkan pada 1994 tu, sampai ke hari ni dah lebih 10 juta unit terjual di seluruh dunia. Ia merupakan antara SUV yang paling laris dan paling berjaya di era moden ni. Kena tahu fakta tu. Fakta nombor 2. Unit-unit yang masuk ke dalam Malaysia yang dibawa oleh UNW Toyota ni merupakan unit import sepenuhnya daripada Japan. Sebab itulah harga dia ada sikit premium lah kalau kita comparekan dengan kompetitor dia. Contohnya CR-V, CS5, X-Trail, semua itulah. Okay, sekarang kita tengok apa yang menarik tentang kereta ni. Okay, sebelum kita pergi lebih dekat, kita tengok dia punya background dulu. Ada background bro. TNGA platform, Toyota New Global Architecture. Alamak, hebat betul Abang Japar. Tapi dia duduk dalam platform TNGA-K, iaitu dia berkongsi dengan Toyota Harrier yang paling baru, Toyota Harrier 2020, Camry yang paling baru dan Lexus ES. Ketiga-tiga kereta yang saya sebutkan tadi satu platform dengan Toyota RAV4 ni. Mungkin bunyi dia macam aneh sikit kan? Tapi itulah realiti TNGA yang boleh dipelbagaikan kepada pelbagai saiz, daripada D boleh pergi C. Magic. Fakta seterusnya, ini adalah SUV Toyota yang tak kedekut. Maksudnya UNW dia bawa masuk model ni, dia tahu dia akan jual pada harga premium tapi dia tak kedekut dari segi spek. Basically dia full features kecuali dia tak ada 4-wheel drive dan tak ada sunroof saja. The rest semua dia ada. Apa yang paling berharga? Toyota Safety Sense. Sebab Toyota Safety Sense atau dia panggil TSS yang sampai kat Malaysia ni dah sampai level 2. Dalam package level 2 ni dia ada LKA, LDW, Pre-Collision atau High Beam, ACC level 2. Maknanya kalau kita pakai auto cruise tu, dia tak ada minimum speed dah. Daripada 0 ke 180 km sejam. Any speed dia boleh ikut. Radar dia akan baca. Hebat kan? 2 hari lepas kami berpeluang test drive model ni. Model ni. Tapi cuma ada satu model lah, 2.5 liter. Drive pun pendek je daripada Shah Alam sampai mana tu, Rimbayu ke mana kan. Dan lebih kurang dalam 6-70 km. Maklumlah PKP kan dia banyak halangan. Tapi siapa yang saya boleh kata walaupun dia drive dia singkat, dia boleh lah kita nak terjemahkan kepada para pembaca semua. Betul lah Abang Japar tak tipu. Kalau kita tengok pada bahagian depan kereta ni kan, wah, dia macam ada 2 section. Section atas bersegi, section bawah pun bersegi. Kalau kita nampak daripada depan, kalau selisih, memang dia tak macam normal Toyota lah. Kita memang ingat, wah, macam Lexus ni. Kalau kita tengok bahagian tepi dia, bagi saya personally, ini adalah rekaan yang berani. Kalau kita tengok Lexus contohnya kan, dah tajam-tajam, tapi arch dia masih bulat. Kita tengok Range Rover, kereta petak-petak, tapi arch dia tetap bulat. RAV4 ni dia buat arch 4 segi dengan cladding duduk macam tu. Macam pelik lah nampak mula-mula, tapi bila dah tengok lama-lama, memang kena lah dengan keseluruhan bentuk dia tu. Proportion badan dia daripada tepi tu nampak memang tiba-tiba nampak macam perfect pula. Kedua-dua varian RAV4 ni 2.0 dengan 2.5 tadi, dia memang dipasangkan dengan rim 18 inci. Dan nampak tak macam roof rail kecil, roof bar lah dia panggil tu. Itu pun dua-dua model ada. Biasanya kalau SUV biasa kan, SUV yang spek ayam dengan spek tinggi. Kalau spek ayam biasa dia tak ada roof bar. Kalau yang tinggi-tinggi tu biasa dia letak roof bar. Nampak mahal. Design bahagian belakang dia ni memang samalah macam depan dengan tepi kan. Dia sharp, dia ada angle-angle macam tu. Kalau kita sekali nampak, dia tengok macam gabungan antara Lexus UX dengan Lexus NX. Tapi ada function yang menarik tentang RAV4 ni, iaitu tailgate belakang dia boleh buka secara automatik ataupun pakai kick function. Tengok berada tu buka. Oh ya ampun, kacaknya siapa ni? Ya ampun, anak siapa ni? Tengok, okey. Nampak dalam dia? Dalam dia bersaiz gergasi. Maksudnya dia antara SUV dengan saiz boot yang paling besar, iaitu 580 liter kapasiti dengan seat masih tegak tau. Tengok berapa banyak bila
seat dah turun, berapa banyak barang boleh masuk kan. Peti ais, mesin basuh, mesin kuda, penuh macam-macam ada. Bahagian dalaman kereta ni, bahagian kokpit dia memang nampak moden dan nampak sporty lah. Dan semua equipment yang saya sebutkan awal tadi memang ada dalam ni. Nampak? Dah masuk kan? Tak tipu lah, maknanya saya memang tak tipu. Steering dia punya design dia okey lah, not bad lah. SUV kita tak boleh nak expect dia punya steering tu nak design sporty-sporty kan. Lepas tu dia punya dashboard dia, kalau kita perasan dekat bahagian passenger, bahagian atas tu memang soft touch punya plastik. Dekat bahagian kanan, dekat bahagian driver, kalau kita tengok panel pintu atas tu, dia macam dia balut dengan kulit tapi dia jahit secara kemas lah. Kereta ni dia didatangkan dengan apa benda saya pun tak tahu, kita cut dulu. Sorry, baru teringat. Dia ada touchscreen dekat bahagian tengah, dia ada reverse camera, dia boleh sambung dengan Android Auto, dengan Apple punya tu, tak tahulah apa dah. Lepas tu meter dia agak besar, Bila kita aktifkan macam TSF punya sistem ni, dia punya LKA, LDW, pre-collision semua kan, kita boleh nampak dengan jelas sekali dekat meter dia tu, segala function tu sampaikan. Sebab tadi cuma ada masa 1 jam untuk shoot, menggelabah dan tak dapatlah nak rakam semua. Lepas ni kita akan review balik. Tapi apa yang saya boleh janji, saya memang tak tipu. Benda tu memang ada dekat situ. Untuk seat belakang, tengok brother. Ya ampun, anak siapa ni, kacak betul dia tengok dia duduk belakang tu. Dah lah tinggi lampai. Ya ampun, handsome. Dia punya ketinggian tadi lebih kurang ketinggian saya, tapi dia ada banyak headroom. Dan legroom depan tu pun masih luas. Dan bila kita duduk belakang, dia punya seat sebenarnya boleh adjust sikit, boleh recline sikit. Okey lah kan. Lagi satu, dia ada aircon dekat bawah. Okey lah, not bad kan? Okay, yang ini kita nak cerita pasal driving experience. Walaupun pendek, perjalanan tu sekitar 60 km, dia bawa lah lalu semualah. Ada bumper lah, ada jalan tak elok, ada jalan kampung sikit, masuk highway. Overall, saya tak rasa this is a typical Toyota. Sebab Toyota dia punya handling normally memang macam acik-acik. Dia tak ada sense of nak buat kereta tu untuk driver kan. Bila kita pula steering, dia malas. Dia punya suspension biasanya memang 100% untuk comfort lah. Tapi yang ini dia blend antara sport dan comfort. Dia punya feel steering dia sangat connected. Kita boleh rasa yang minimum body roll dekat platform TNGA ni. Memang Toyota zaman Akio Toyoda yang CEO baru tu, memang dia nak buat kereta yang lebih kepada driver punya pengalaman. Bukan setakat nak bagi orang penumpang duduk belakang tidur. Dan enjin 2.5 liter dynamic force dengan 8 speed auto ni memang tak ada masalah langsung lah. Kecuali kalau kita paksa memang dia high revving lah, sebab dia enjin NA. Tapi untuk 207 PS dan 243 Nm, saya rasa just nice untuk SUV ni. Berapa harga kereta ni? Untuk model 2.0 harga dia RM196,000 dan 2.5 yang kami test tu RM215,000. Ya, jangan terkejut tuan-tuan. Memang tidak murah. Tetapi apa yang anda dapat ialah sebuah kenderaan yang full spec, diimport sepenuhnya daripada Japan. Dan satu fakta yang lebih menarik lagi ialah RAV4 ni dia memenangi Car of the Year di Japan tahun 2020. Tahu bila last Toyota menang kat Japan? 10 tahun dulu. Maknanya kereta ni memang betul-betul bagus dan diiktiraf oleh juri-juri dan pakar dalam industri pemotoran di Jepun. Seterusnya, RAV4 ni, budak. Sorry. Aku keluar sekejap ni kau dah mandai-mandai ambil tempat aku budak sekarang. Jadi itulah dia anak-anak murid sekalian, pelajaran kita pada hari ini tentang RAV4. Jangan lupa subscribe, tekan like, dislike tu jangan tekan. Komen kat. Kau pergi tes RAV4 kenapa kau tak ajak aku? Lu siapa? Kau siapa? Bukanlah, saya Cikgu Mansur.